Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera aku ucapkan kepada korang semua yang sedang menonton video aku ini. Okey, pada video aku kali ini aku nak buat review sikit mengenai cerita yang baru-baru ni ditayangkan di TV3 untuk tayangan pada Aidiladha, iaitu telemovie Pencipta Pegang Waktu. Okey, seperti biasa aku nak bagi sedikit sinopsis untuk cerita ni. Okey, telemovie ini merupakan terbitan daripada Primeworks Studio Sendirian Berhad dan juga Gumbo TV. Dan idea asal untuk cerita ni sebenarnya daripada Q Haidar sendiri, dan penulis skripnya adalah Siti Jasmina Ibrahim. Dan pengarah untuk cerita ini adalah Zainur Hisham Samudin. Dan barisan pelakon yang terbabit dalam telemovie ini bukan calang-calang. Ia diterajui oleh barisan pelakon-pelakon yang hebat dan penerima anugerah skrin seperti Q Haidar, K. Rahman, Puteri Balkis, Oji Ahmad Daud, Jalil Hamid, Azman Hassan dan Haidin Nasir. Okey, cerita ini mengisahkan tentang hubungan Zakri ataupun Z dengan abangnya, iaitu Zaman, yang mula dingin apabila orang kampung memandang serong pada Z ni, disebabkan Z ni berperwatakan lelaki lembut. Dan akibat sering dihina, Z ni mengambil keputusan untuk berhijrah ke bandar bagi membuktikan dia juga mampu berjaya atas usaha dia sendiri. Dia juga mahu menunjukkan kepada abangnya, iaitu Zaman ni, bahawa dia juga tidak pernah membelakangi agama walaupun dirinya berperwatakan seperti itu. Ditambah pula ayahnya merupakan seorang Bilal di kampung tersebut. Di bandar, Z ni bekerja sebagai tukang jahit dengan menyewa sebuah kedai dekat situ. Sebenarnya Z ni dia mewarisi bakat menyulam dan juga menjahit baju-baju kurung daripada arwah ibu dia. Dan disebabkan itu dia lebih selesa memilih kerjaya dalam bidang jahitan ini. Di sana dia bertemu dengan Akish dan juga Mama Shah, dan mereka ini hidup sebagai gelandangan. Mama Shah ni bekerja sebagai penjual buah dan Akish ni bekerja sebagai penjual buku. Okey, Abang Z ni dia menetap di bandar dan dia juga telah lama menetap dekat situ. Dan Zaman ni bekerja sebagai orang cakap sebagai abang kawasan lah, untuk mengutip wang perlindungan kepada penjual-penjual dekat situ. Walaupun kehadiran dia ini kurang disenangi oleh Mama Shah. Zaman ni juga mempunyai masalah dia yang tersendiri, iaitu isteri dia ni pernah kantoi dengan lelaki lain di depan mata dia sendiri. Dan selepas itu teruk lelaki tu kena belasah dengan dia. Okey, dia tak nak lepaskan isteri dia ni sebab dia masih sayangkan anak dia ni. Jadi Zaman ni selalu datang dan melepak di kedai makan Ai, tempat untuk dia meluahkan segala masalah dia tu dekat Ai. Okey, pada suatu hari Mama Shah ni dia terjumpa semula dengan Ratih. Ratih ni merupakan seorang bapa ayam. Pada zaman muda Mama Shah ni dulu, dia pernah kena culik dengan bapa si Ratih ni untuk dijadikan pelacur. Selepas beberapa tahun menjadi pelacur, Mama Shah ni nekat untuk melarikan diri daripada tempat pelacuran terbabit kerana dia dah tak sanggup lagi untuk melakukan kerja-kerja tersebut. Dan selepas daripada itu, Ratih cuba mencari dia tetapi tidak jumpa sehinggalah pada hari itu. Dan Mama Shah ni menceritakan segala-galanya kepada mereka berdua. Jadi tanpa pengetahuan Mama Shah, Z ni dia pergi berjumpa dengan Ratih untuk menyelesaikan segala hutang Mama Shah yang tertunggak dahulu secara ansur-ansur. Dan Ratih bersetuju tetapi dengan satu syarat, iaitu jika Z tidak dapat melangsaikan hutang tersebut, maka Ratih ni akan menjual Z ni kepada pelanggan-pelanggan dia yang bernafsu songsang. Jadi dekat situ Z berasa sedih dan terhina sangat dengan syarat yang diletakkan oleh Ratih itu. Jadi setiap 2 minggu, Ratih ni akan datang ke kedai Z bagi menuntut hutang dia. Dan perkara tersebut diketahui oleh Akish tetapi tidak Mama Shah. Dan Mama Shah ni pula, dia berasa sangat seronok dan bangga apabila Ratih ni sudah seminggu tidak datang dan mengganggu kehidupan dia di situ. Dia menyangkakan dengan sekali gertak saja pada tempoh hari, Ratih ni sudah takut dan tak berani lagi datang untuk berjumpa dengan mereka.
Pada suatu malam, Z tertidur di kedainya akibat kepenatan dan pada masa tersebut datang seorang perompak dan mengambil sejumlah wangnya, dan wang tersebut akan digunakan untuk membayar kepada Ratih, tetapi mujur dia tidak diapa-apakan. Z bertambah bingung dan dia sudah tidak mempunyai simpanan lain untuk diberikan kepada Ratih. Dan selepas daripada itu, Akish ni dia secara diam-diam pergi berjumpa dengan Ratih dan membayar wang tersebut menggunakan wang simpanan dia. Dan secara tidak sengaja, Mama Shah ni ternampak dia pergi berjumpa dengan Ratih dan dia sangat marah dengan Akish pada waktu tersebut. Dan dalam masa yang sama, Ai ni dia datang ke kedai Z bagi menempah baju Melayu untuk dipakai pada hari raya. Ketika sedang mengambil ukuran badan si Ai ni, secara tidak sengaja Zaman ni pun masuk ke kedai dan dia telah menuduh Z ni melakukan perkara tidak senonoh kepada Ai. Dan teruk juga Z ni kena belasah, tetapi mujur ada Ai yang melindungi dia pada ketika itu dan dia cuba untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan di dalam kedai terbabit. Zaman berasa sangat kesal atas tindakan Z yang disangkanya melakukan perbuatan yang tidak senonoh pada Ai. So, perkara ini menambahkan lagi kebencian Zaman pada Z ni. Dan selepas itu Z ni dia pergi jumpa dengan Akish bagi meluahkan apa sebenarnya yang terjadi pada dia sebentar tadi. Akish juga memberitahu dia pergi berjumpa Ratih dan membayar sejumlah wang kepada Ratih dengan menggunakan wang simpanannya. Tetapi dalam masa yang sama, Mama Shah ni juga sudah nampak akan perbuatan dia tersebut. Jadi mereka pergi berjumpa dengan Mama Shah bagi meminta maaf. Mama Shah sangat marah kepada mereka dan dia sebenarnya risau jika Ratih menculik Akish dan menjualnya seperti apa yang dilakukan pada Mama Shah dulu. Okey, berbalik kepada cerita Abang Z ni, iaitu Zaman ni, dia telah bertindak mengunci premis perniagaan Z ni akibat malu dengan perbuatan yang telah dilakukan Z ni sebentar tadi kepada Ai tu. Jadi pada masa tersebut Z ni dia berasa sangat terkilan. Jadi dia hanya menumpang di bawah jambatan dengan Mama Shah dan juga Akish bagi meneruskan kerjanya menjahit di situ. Perkara ini telah diketahui oleh Zaman dan dia pergi ke bawah jambatan itu dan menarik Z keluar. Dia juga sudah bertindak menggunting rambut Z akibat tidak tahan dengan perangai lembut adik dia itu. Dan secara tiba-tiba Mama Shah ni pun balik dan menahan dia dari terus melakukan perkara tersebut. Dan akhir sekali Zaman ni telah memulangkan semula kunci premis perniagaan kepada Z. Dan ketika Z sedang membuka kedai, Zaman secara tiba-tiba datang. Dan dia juga telah memberikan satu kotak lusuh yang di dalamnya mengandungi gunting, benang, jarum dan juga gambar mereka sewaktu mereka kecil dahulu. Dan dia juga meminta abang dia ni untuk terus berdoa kepada dia. Ketika sedang mengemas baju di kedai, secara tiba-tiba Akish ni datang dan memberitahu Mama Shah ni teruk kena pukul dengan Ratih. Jadi Z ni sangat risau dan mereka bergegas ke sana. Dan Mama Shah ni telah dihantar ke klinik bagi mendapatkan rawatan. Z masih tidak berpuas hati dengan Ratih dan dia bertindak untuk pergi bersemuka dengan Ratih. Semasa bersemuka dengan Ratih ni, Ratih telah bertindak memukul Z akibat daripada keengganan Mama Shah untuk membayar hutang. Jadi dalam masa yang sama muncul Zaman dan juga Ai datang membantu. Ratih juga telah ditangkap oleh pihak polis akibat daripada perbuatan jenayah yang dilakukannya sebelum ini. Dan selepas daripada itu Mama Shah mulai sembuh dan mereka menyambut hari raya dengan memakai baju yang dijahit oleh Z sendiri. Okey, apa pula pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil untuk cerita ini? Okey, sebenarnya cerita ini penuh dan syarat dengan pelbagai pengajaran. Dan antara pengajaran-pengajaran yang boleh aku huraikan dekat sini seperti kita janganlah sesekali menghina dan memandang serong terhadap golongan-golongan yang lembut seperti ini. Sebab mereka juga ada hati dan perasaan. Dan tak semua golongan yang lembut seperti ini melakukan aktiviti-aktiviti songsang. Dan golongan seperti ini juga lebih mudah terasa kalau kita menghina mereka.
Sebab mereka ni pun tak minta kehidupan mereka jadi seperti itu. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita bantu dan beri peluang kepada mereka. Dan tak perlulah kita menyalahkan atau mencari kesilapan-kesilapan mereka. Dan walaupun Z ni tergolong dalam golongan lelaki lembut, tetapi sebenarnya dia memang tak suka terhadap golongan lelaki lembut yang melakukan dosa kepada Allah. Jadi dia berdoa agar lelaki-lelaki lembut di luar sana yang melakukan aktiviti songsang ni supaya berubah dan kembali berada di jalan yang lurus. Dan kita jangan terlalu cepat menghukum individu lain, sedangkan kita boleh untuk mendengar ataupun memberi peluang untuk mereka jelaskan terlebih dahulu dan bukan bertindak mengikut emosi kita. Dan selain daripada itu, tak perlulah kita nak buat jahat. Sebab setiap perbuatan jahat tu pasti ada balasan yang setimpal di akhirnya. Okey, apa yang best dalam telemovie ni? First kali aku nak ucapkan tahniah kepada seluruh tim produksi dan pelakon-pelakon yang terbabit menjayakan telemovie ini. Kerana mereka berjaya mengangkat satu naskah yang terbaik untuk dijadikan tontonan kepada para penonton. Dan sekali lagi aku nak ucapkan tahniah kepada pengarah dan juga pelakon-pelakon yang terlibat dalam menjayakan telemovie ini. Salutlah, terbaik. Okey, pujian juga harus diberikan kepada pelakon utama dia, iaitu Q Haidar yang memegang watak sebagai Z. Sebab watak tersebut sangat berat dan penuh dengan emosi. Jadi memang watak Z dalam cerita ini memang menjadi dan meruntun penonton yang menonton cerita ini. Dan Q juga membawa watak ini dengan baik. Dan dia juga telah mencipta karakternya yang tersendiri di dalam cerita ini. Sebab karakter lelaki lembut di dalam ni, dia tak perlu pun mengenakan gincu, bedak ataupun sebagainya. Dia hanya menggunakan cekak dan juga hairband bagi menghidupkan karakter dia. Dan selebihnya dia pandai bermain dengan intonasi, pergerakan tubuh, gaya berjalan dan lenggok tangan. Semua ini memainkan peranan yang penting bagi menghidupkan watak dia. Dan sememangnya Q Haidar ni merupakan pelakon serba boleh. Kalau kita tengok dia bawa karakter jahat, memang sangat jahat dan kita sangat benci dengan karakter dia dalam tu. Dan kalau dia bawa karakter sedih, kita juga turut merasa sedih sebagai penonton. Dan pujian juga harus diberikan kepada Kak Oji. Kalau kita tengok dalam drama-drama ataupun movie-movie yang sebelum ni, Kak Oji banyak melakukan watak mak-mak, nenek ataupun datin-datin. Tetapi kali ini watak dia memang lain daripada yang lain. Dan dia dapat membawa karakter tersebut dengan baik. Dan begitu juga dengan K. Rahman. Dia juga merupakan seorang pelakon yang versatile, di mana dia boleh melakukan watak komedi, sedih, marah dan semua lakonannya memang ada rasa dan sampai kepada penonton. Dan tak lupa juga kepada adik Balkis yang melakonkan watak Akish dalam cerita ni. Dah besar rupanya budak tu kan. Sebab rasa macam dah lama tak tengok dia berlakon. Okey, satu lagi apa yang aku perasan dalam cerita ini, kebanyakan pelakon-pelakon yang melakonkan watak dalam cerita ini, dia orang tak ambil pun pelakon-pelakon yang handsome, yang cantik dan mempunyai follower-follower yang ramai di IG. Kebanyakan pelakon yang melakonkan watak dalam cerita ini dari segi rupa biasa-biasa saja. Tapi kalau kita tengok daripada segi bakat, memang luar biasa. Di sini juga kita dah dapat tahu, penonton sendiri sudah pandai menilai. Mereka tidak kisah pun dengan rupa pelakon, asalkan jalan cerita tersebut menarik dan wataknya kena dengan pelakon-pelakon yang terbabit. Sebab pelakon juga memainkan peranan yang penting untuk menterjemahkan sesuatu naskah daripada atas kertas ke layar kaca. Dan penonton sebenarnya lebih suka kepada cerita-cerita masyarakat yang seperti ini berbanding cerita-cerita seperti Anak Datuk Tan Sri ataupun cerita-cerita orang-orang kaya yang baru balik dari overseas yang diganggu pula oleh ex dia yang sebelum ni. Sebab cerita-cerita macam tu banyak disajikan kepada penonton. Jadi penonton ni sudah mula rasa muak dengan cerita-cerita tersebut. Sebenarnya cerita-cerita itu terlalu klise sangat bagi mereka. Jadi penonton ni dahagakan kisah yang dekat dengan masyarakat, dekat dengan mereka. Kalau disajikan dengan cerita-cerita Datuk Tan Sri ni, adakah Datuk-Datuk ataupun Tan Sri yang dekat luar sana tu nak tengok drama ataupun cerita-cerita yang macam ni? Mungkin ada tapi tak ramai berbanding kisah masyarakat yang ramai penontonnya daripada kisah Datuk-Datuk ni. Okey,
Sebenarnya tak ada satu pun kesalahan yang aku dapat kesan dalam cerita pencipta Pegang Waktu ini. Wow. Halang dekat situ, satu pun aku tak jumpa kesalahan tersebut. Kerana cerita ini sangat perfect, baik dari segi camera work, konti, lighting dan juga editing. Satu pun aku tak jumpa kesalahan. Apa yang aku tengok dekat dalam cerita ni, pelakon-pelakon yang terlibat ni menjaga konti mereka dengan baik. Di mana kalau tangan mereka macam ni dan selepas kamera tu bertukar position, tangan dia tetap macam tu juga. So dia melakukan perkara yang sama apabila kamera tu berubah position. Jadi dekat sini aku tak dapat detect mana kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. So far cerita ini memang perfect dan aku sendiri pun tak dapat kesan kesalahan tersebut. So kalau korang suka dengan pendapat dan juga komen-komen aku ini, korang boleh tekan like dan subscribe video aku di bawah ini. InsyaAllah aku akan memberikan komen-komen berdasarkan apa yang aku lihat dan apa yang aku rasa. So kita berjumpa lagi di next review akan datang dengan cerita-cerita dan movie-movie yang lain pula. Assalamualaikum daripada aku Fik untuk Lensa Boget. Ciao.